Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi untuk kelas matematik hari ini bersama dengan saya, Cikgu Zuraidah. Okey, sebelum kita masuk tajuk hari ini, bersama-sama dengan video ni, saya ada masukkan video tentang topik bundar minggu lepas. Okey, yang mana video tu saya ambil contoh daripada latihan yang kamu buat. Okey, soalan yang sama, saya ambil 2 soalan. Kemudian saya tunjuk satu persatu apa yang kamu perlu buat. Macam mana kamu nak bundar. Okey, jadi saya harap kamu boleh tengok video tu dan fahamkan semula macam mana nak buat. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, sebelum kita masuk topik hari ni, saya nak kamu tengok balik latihan yang kamu buat minggu lepas untuk topik bundarkan nombor. Saya tengok ramai yang salah. Okay, saya pun tak pasti kenapa, sebab kamu tak tengok video yang saya dah masukkan ke, ataupun kamu tak faham ke. Okay, jadi saya tunjuk balik dekat kamu macam mana kita nak bundarkan nombor. Okay, soalan ni saya ambil daripada latihan yang saya bagi tu. Okay, jadi bundarkan nombor di bawah kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu terdekat. Okay, saya dah bagi tahu dah. Saya suruh bahagi 2 sini kan. Okay, ni bahagi 2, ni bahagi 2. Bahagi 2. Okey. Saya tengok ramai juga yang tak bahagi 2. Mungkin sebab dia tak tengok video yang saya tunjukkan. Okey. Kemudian saya mau minta kamu salin, betul? Okey, jadi kita salin. Okey, 45,389. Okey, 45,389. Okey, kita salin. Okey. Jadi untuk yang ruangan pertama ni, dia nak bundar kepada puluh terdekat. Okey, puluh terdekat. Okey, jadi saya bagi tahu dah, kita bulatkan 8. Okey, kita bulatkan 8. Kemudian kita tengok pasangan dia kan. Jadi kita bulatkan 89. Okey, jadi bila kita bulatkan 89, okey, saya tunjuk jalan kerja dia dekat bawah ni. Okey, yang nombor 2. Okey, jadi bila kita bulatkan yang 89 kat sini, jadi kan saya kata kita buat bukit, betul? Okey, kita buat bukit macam ni. Okey, jadi nombor apa yang kita nak tulis dekat bawah ni? Kita nak tulis nombor apa? Dia 89. Jadi 89 tu dia berada di antara 80 dan 90. Okey, jadi dekat atas ni adalah 85. Okey, jadi 89 tu dekat mana? Kan saya kata kita kena kira. Jadi 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Jadi 89 tu di sini. Jadi bila kita naik bukit, naik basikal, bila kita nak turun, kita akan terus ke 90. Okey. Kemudian saya bagi tahu nombor yang di depan semuanya kita turunkan semula. Jadi 4 ni kita turun balik, ni tulis balik, 3 tulis balik. Nombor belakang jadikan sifar, tetapi sifar tak ada. Tak ada nombor belakang. Jadi bila tak ada nombor belakang, kita terus ambil 90 ni, kita letak di sini. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi kita tengok yang nombor 3 ni dulu. Okey, 6,409. Dia nak bundar kepada puluh terdekat. Jadi puluh, mana puluh? Sini puluh. Tapi dia suruh buat bersama-sama dengan pasangan sebelah. Jadi kita buat kotak. Jadi sifar dengan 9. Jadi bila sifar dengan 9, kita tengok dekat sini, saya tunjukkan dekat sini. Okey, kita buat bukit. Okey, jadi sifar 9 tu berada di antara mana? Okey, sifar 9 berada di antara sifar-sifar
dengan satu sifar ataupun 10. Yang atas ni adalah sifar 5. Okey, jadi kita kiralah. Sifar 1, sifar 2, sifar 3, sifar 4, sifar 5. Sifar 6, sifar 7, sifar 8, sifar 9. Jadi sifar 9 tu di sini. Okey, jadi bila dia turun bukit, dia akan sampai ke 10. Okey, jadi nombor di depan kita salin semula. Jadi 6, 4. Okey, 10 ni kita nak letak mana? Kita letak di sini. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi kita tengok yang nombor 2. Dia nak bundar kepada ratus. Okey, jadi bila dia nak bundar kepada ratus, mana ratus? Okey, ini ratus. Dan kita kena buat kotak dengan pasangan sebelah dia. Buat kotak 38. Okey, jadi nombor di depan kita salin semula. Nombor di belakang kita jadikan sifar. Okey, sekarang kita ambil 38 ni, kita nak buat apa? Kita buat bukit. Buat bukit. Okey, jadi 38 tu berada di antara mana? 38 berada di antara 30 dan 40. Atas ni kita nak letak apa? 35. Okey, kemudian kita kira. 31, 32, 33, 34. 31, 32, 33, 34. Kemudian 36, 37, 38, 39, 40. Tapi dia 38. Mana 38? Ni 38. Jadi bila dia turun bukit, dia akan ke mana? Dia akan ke 40. Jadi 40 kita nak letak dekat mana? 40 kita letak dekat sini. Okey, boleh faham tak? Okey, kita tengok pula yang nombor 3. Okey, 6,409. Okey, jadi dia nak bundar kepada ratus. Okey, mana ratus? 10 ratus. Okey, ni ratus 4. Dan nombor sebelah. Okey, depan kita salin semula, belakang jadikan sifar. Okey, buat bukit. 40 berada di antara 40 dan 50. Okey, sini kita nak letak 45. Okey, jadi 40. Ni 40. Jadi bila ni 40, kita letak terus 40 dekat situ. Okey, boleh? Okey, kita tengok pula yang ketiga. Dia nak bundar kepada ribu. Mana ribu? 10, ratus, ribu. Ni ribu. Tapi dia nak dengan nombor sebelah, pasangan dia. Kita buat kotak. Sebab tu saya suruh kamu salin. Okey, jadi 53. 4 kita salin semula. Belakang kita jadikan sifar. Okey, buat bukit. 53. 53 berada di antara 50 dan 60. Atas ni kita letak 55. Okey, jadi macam mana kita nak tahu 53 kat mana? Kira 51, 52, 53. Jadi 53 tu berada di situ. Okey, bila dia nak naik, dia tak larat. Dia akan jatuh ke 50 balik. Jadi jatuh 50 balik. 50 kita nak tulis dekat sini. Okey, boleh nampak tak? Okey, jadi kita tengok pula soalan 3. 6,409. Okey, dia nak bundar kepada ribu. Mana rumah ribu? Ni rumah ribu. Tak reti sebut daripada belakang. 10 ratus ribu. Okey, dan dia nak dengan pasangan sebelah. 64. Okey, jadi nombor belakang dia kata sifar kan? Okey, sifar, sifar. Okey, kemudian kita buat bukit. Okey, 64 berada di antara 60 hingga, minta maaf,
Jadi di sini kita nak letak 65. Okey, 64 dekat mana kita kira? 61, 62, 63, 64. Okey, dia nak naik bukit, dia tak larat. Dia akan pergi ke mana? Dia akan turun semula ke bawah. Jadi kita kena ambil 60. 60 kita nak letak dekat mana? Kita letak dekat sini. Okey, boleh tak? Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Puluh ribu yang terdekat. Okey, jadi 10, 100 ribu, 10 ribu. Okey, ini adalah 10 ribu. Okey, dia nak dengan nombor sebelah. Jadi kita buat nombor sebelah. Jadi 45. Okey, kemudian kita buat bukit. Okey, sebelum kita buat bukit, yang ni akan jadi sifar. Okey, kemudian 45 berada di antara 40 hingga 50. Okey, 45 dekat atas. Okey, yang saya lupa nak bagi tahu dekat kamu hari tu, kalau dia berada di puncak, ni puncak bukit ni, dia berada di puncak bukit, dia akan jatuh ke belah situ. Jadi 50. Okey, jadi kita akan letak 50 dekat situ. Okey. Jadi sama juga, tapi soalan ni tak ada 10,000. Jadi tak ada 10,000. Jadi tak payahlah dash. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi tengok balik dan tolong buat pembetulan. Okey. Tengok dah video yang saya bagi tu untuk bundar tu. Okey. Jadi kalau dah tengok, okey, kita tengok untuk topik hari ni, kita akan tengok tajuk yang mudah. Okey, nombor genap dan nombor ganjil. Walaupun mudah, tapi ramai murid yang tak berapa nak faham. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Okey. Okey, jadi apa itu nombor genap? Apa itu nombor ganjil? Okey, jadi nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. Okey, faham betul-betul nak? Boleh dibahagi dengan 2. Hanya nombor 2 sahaja. Okey, dan dia mesti tak ada baki. Manakala nombor ganjil pula adalah nombor yang tak boleh dibahagi dengan 2. Okey, dia tak boleh bahagi dengan 2. Kalau dia bahagi, dia akan ada baki. Itu maksud nombor ganjil. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, adakah 8687 tu nombor genap? Okey, jadi macam ni kita nak tahu. Tadi kita kata dah, dia boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. Okey, jadi bila kita nak bahagi, maka kita buat dalam bentuk lazim. Okey, 8687 kita nak bahagikan dengan 2. Okey, untuk siapa yang tak hafal sifir 2, kita boleh buat dekat sini. Okey, sini 2, sini tanda darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, kemudian kita tengok nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama adalah 8. Okey, kita tengok dalam sifir ada tak 8? Okey, ada 8. Ini 8. Jadi 2 kena darab dengan 4. Okey, jadi kita darab dengan 4. 8. Kita tolak. Dapat sifar. Kita turunkan 6. Okey, kemudian 2 kita akan darab dengan 3. Okey, ini 3. Jadi 2 darab dengan 3, kita akan dapat 6. Tolak, sifar, turunkan 8. Okey, kemudian kita tengok balik 8. Okey, yang ni kita darab dengan 4. Kita dapat 8, tolak, sifar, kita turunkan
7. Okey, ada tak 7 dalam sifir 2? Tak ada. Bila tak ada, kita ambil nombor yang paling hampir. Jadi nombor yang paling hampir adalah 6. Jadi 2 kita darab dengan 3, kita akan dapat 6. Tolak 1. Jadi 1 ni adalah baki. Okey, jadi bila dia ada baki, maka dia bukanlah nombor genap. Jadi 8687 adalah nombor, kalau dia bukan nombor genap, dia nombor apa? Dia nombor ganjil. Okey, boleh faham Okey, jadi kita tengok pula nombor ganjil. Maksudnya dia tak boleh dibahagi dengan 2. Okey, kita tengok contoh yang saya dah tulis kat sini. Okey, 4352 nombor genap atau nombor ganjil. Okey, jadi 4352 kita nak bahagikan dengan 2. Okey, macam biasa, siapa yang tak tahu sifir, dia boleh buat sifir dekat tepi ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi 2 sini darab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi 2 darab 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, kita tengok nombor yang pertama 4. Ada tak 4? Ada, ni 4. Okey, jadi 2 kita darab dengan 2, kita akan dapat 4. Kita tolak sifar, kita turunkan 3. Okey, ada tak 3? Tak ada. Bila tak ada 3, kita akan ambil nombor yang paling hampir dengan 3. Okey, jadi kita akan ambil 2. Okey, 2 darab dengan 1, kita dapat 2. Tolak 1, 5. Okey, jadi ada tak 15? Okey, tengok tak ada 15. Jadi bila tak ada 15, kita ambil nombor yang paling hampir, iaitu 14. Okey, jadi 2 kita darab dengan 7, dapat 14. Kita tolak 1, kita turunkan 2. Okey, jadi ada tak 12? Ada. Ni dia 12. Jadi kita darab 2 dengan 6, kita dapat 12. Tak ada baki. Jadi bila tak ada baki, maka 4352 adalah nombor genap. Okey, boleh faham dia tak susah. Okey, dia sebenarnya dia senang je. Okey, jadi ini konsep yang kamu kena tahu, nombor genap dan nombor ganjil. Jadi saya akan bagi kat kamu tips yang pantas, yang cepat. Okey, yang ni ada dalam buku teks. Jadi saya ambil daripada buku teks, saya letak kat sini. Okey, kalau kamu tengok kat sini, nombor ganjil hendaklah berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Nombor genap berakhir dengan sifar 2, 4, 6 dan 8. Macam mana tu cikgu? Okey, jadi saya tunjuk kat sini Okey, kita tengok. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, tengok, tentukan sama ada nombor di bawah nombor genap atau nombor ganjil. Okey, 78,910. Okey, 78,910. Okey, sekarang ni kita tengok nombor yang terakhir. Kat mana nombor yang terakhir? Nombor yang terakhir adalah, saya tukar warna pen bagi kamu nampak. Okey, jadi mana nombor yang terakhir? Ini nombor yang terakhir. Tak tukar pula. Okey. Okey, ini adalah nombor yang terakhir. Jadi nombor yang terakhir dia adalah sifar. Jadi kita tengok. Sifar bermaksud dia dekat nombor genap.
Sebab dia kata kat sini nombor genap berakhir dengan 024668. Jadi bila nombor terakhir dia berakhir dengan 0, maka ini adalah nombor genap. Okey, nombor 1 tadi. Okey, kita tengok pula nombor 2. Okey, 9875. Okey, salin 9875. Nombor yang terakhir dia adalah 5. 5. Tengok. Nombor ganjil berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Oh, jadi 5 adalah nombor ganjil. Jadi bila 5 adalah nombor ganjil, jadi nombor ni kita katakan sebagai nombor ganjil. Okey, boleh faham tak? Okey, kita tengok pula soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, 10,977. Okey, jadi kita buat kotak atau kamu bulatkan nombor yang terakhir adalah 7. Jadi tengok 7 tu dekat mana? 7 tu dekat nombor ganjil. Jadi nombor ni adalah nombor ganjil. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. 654. Okey, jadi 654 kita tengok yang terakhir 4. Okey, 4 dekat nombor genap. Okey, jadi 654 ni adalah nombor genap. Okey. Boleh faham tak? Macam mana kita nak tahu betul ke tidak? Kamu boleh semak semula dengan cara membahagi. Okey, dengan cara bahagi. Nak bahagi berapa? Bahagi dengan 2. Okey, boleh faham Okey, jadi untuk latihan hari ni, okey, saya nak kamu tengok kat sini latihan hari ni ada 3 saja latihan, tak banyak. Okey, macam biasa saya nak garis tepi, tulis hari. Okey, hari ni hari apa? Hari ni adalah hari Rabu. Okey, Rabu garis. Berapa tarikh hari ni? 24 Februari 2021. Garis. Okey, kita belajar tajuk apa hari ini? Nombor genap dan nombor ganjil. Jadi, tulis tajuk nombor genap dan nombor ganjil. Okey, garis. Buat bagi kemas. Okey. Baru kita salin nombor 1. Okey, nyatakan, salinkan soalan. Kemudian buat dia punya jalan kerja dekat bawah. Okey, macam mana kamu nak buat? Okey. Jadi saya tunjuk, okey, supaya kamu tak keliru. Okey. Jadi setelah kamu salin soalan dekat sini, okey, saya garis kat sini tempat yang kamu perlu salin soalan. Okey, dia nak nyatakan semua. Jadi yang pertama, senaraikan dulu. Okey, senaraikan dulu. Okey, jadi macam mana kamu nak senaraikan? Okey, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531. Okey. Dia nak nombor ganjil. Jadi kita tengok nombor ganjil. Macam mana kita nak tengok? Tengok yang tik pantas tadi tu. Okey, tengok yang tik pantas tadi tu. Kalau dia nombor 1, 3, 5, 7 dan 9, dia adalah nombor ganjil. Kalau dia sifar 2, 4, 6, 8, dia adalah nombor genap. Jadi kita tengok yang belakang je. Okey, yang belakang. Oh, sifar nombor genap. 1 nombor ganjil. Jadi ini adalah nombor ganjil. Bulat. Okey. 2 belakang nombor genap. 3 belakang nombor ganjil, bulat. Ataupun kamu boleh ambil color dan color. Kotak tu. Okey, tulis satu nombor, satu kotak. Okey, kemudian langkah. Baru tulis pula nombor yang kedua.
Okey, buat yang seterusnya. Kemudian salin balik nombor yang kamu dah bulat atau warna tu. Jadi 521, 523 dan seterusnya. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi dah sudah langkah satu baris, baru buat yang kedua. Okey, nak lagi cantik jawapan tadi kita garis. Supaya kita tahu itu adalah jawapan. Okey, kemudian buat pula yang kedua. Cara yang sama macam kamu buat yang satu. Okey, kemudian dah habis, buat pula yang ketiga. Okey, boleh faham? Okey, jadi itu sahaja kerja untuk hari ini. Okey, macam biasa dah habis, kamu boleh snap gambar, WhatsApp dekat grup. Jangan WhatsApp kat personal saya, sebab saya takut nanti bila dah banyak WhatsApp, saya tak nampak. Jadi dia akan terlepas pandang. Okey, ada apa-apa masalah boleh WhatsApp saya ataupun boleh WhatsApp dalam grup. Okey, jadi sekian saja. Kita akan bertemu balik untuk kelas akan datang bersama dengan topik yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.